Pertamanya saya ucap terima kasih banyak kepada Ustaz. Saya kenal Ustaz Abu Syafiq, gelaran yang lebih popular pada nama sebenar. Di atas usaha beliau, pertamanya kerana kerjasama beliau lah. Dan seperti biasa, atas sebab-sebab tertentu ataupun atas mungkin usaha tempat tertentu, dia nak wujudkan permusuhan antara penuntut-penuntut ilmu. Jadi alhamdulillah kerjasama sebegini akan lebih membawa kebaikan daripada kita sebagai contoh bermusuh tanpa kita mengenal atau bertemu. Jadi alhamdulillah, saya dengan Ustaz Abu Syafiq memang kita sebelum ni ber-SMS, dan alhamdulillah hari ini dapat jumpa. Dan terima kasih benar-benar kerana set up benda-benda ni, tempat ni dan waktu ini. Jadi tajuk yang saya telah sebut pada beliau, dan tajuk ni telah pun ada program yang dirancang untuk tajuk ni. Cuma bila saya dan Ustaz Abu Syafiq sepakat untuk kita buat satu kerjasama ke arah kebaikan, saya cadangkan tajuk ini. So saya dahulukanlah. So kemungkinan akan datang ni akan ada lagi program ke arah itu. Sebenarnya program yang disusun oleh saya sebagai sahabat kerjasama di antara pemuda iman, Al-Ahkam dan juga sebahagian lain adalah untuk memberikan satu pandangan terhadap bagaimana berinteraksi dengan kajian Syekh Nasruddin Albani, bagaimana berinteraksi. Dan di antara tajuk, di bawah tajuk itu, subtopiknya ialah ta'assub kepada pandangan beliau. Jadi saya ambil tajuk itu dan kita bincang pada hari ini. Pertamanya ialah kenapa Syekh Al-Albani. Ada sebahagian, biasalah bila sejak maklumat Ustaz Abu Syafiq dan Ustaz semua, sejak tahun 2007-2006 Al-Ahkam.net telah pun mula membuat ataupun memberikan ruang untuk kritikan. Kita mengkritik pandangan dan juga kajian-kajian Syekh Al-Albani. Tujuannya ialah sejak tahun itu, tujuannya ialah kerana sebelum itu kita melihat bahawa di kalangan orang yang minat kepada hadis, di kalangan penuntut ilmu hadis di universiti, di IPT ataupun dalam masyarakat, mereka akan kerap bertemu dengan kajian ataupun dengan nama Al-Albani. Jadi di antara yang bertemu dengan kajian ini, ada yang silap cara dalam berinteraksi. Sepatutnya bila kita jumpa kajian moden ataupun mana-mana pengkaji moden, bila kita jumpa nama hadis moden ataupun pengkaji penulis buku yang moden, sepatutnya kita memberikan ruang untuk mengkaji, berhati-hati dalam menerima dan berhati-hati dalam menolak. Sebab ulama moden hadis ni walaupun hebat macam mana pun, dia tak akan setanding dengan ulama silaf, imam-imam hadis yang terdahulu, Al-Bukhari dan sebagainya. Tak mungkin akan sama. Bila hakikat ini kadang-kadang terlepas pandang daripada peminat ilmu hadis, dia akan menganggap dengan satu tanggapan yang salah, iaitu ahli hadis zaman ini sama dengan ahli hadis zaman kehebatan ilmu hadis terdahulu. Dan lebih teruk dari itu, dia akan menganggap tanggapan yang kedua. Dia akan ada macam satu perkembangan tanggapan tu. Dia akan anggap ahli hadis moden ni ada yang lebih baik daripada ahli hadis dulu. Maksudnya, kalau kita ada muhaddis zaman moden, dia boleh atasi Al-Bukhari dan Muslim, dia boleh atasi imam-imam sebelum itu. Jadi tanggapan-tanggapan sebegini wujud pertamanya kerana semangat nak belajar hadis, dan yang kedua kerana kurang ataupun tidak begitu luas, rujukan tidak begitu luas. Jadi sebahagian tu, bila saya dan sahabat-sahabat di Al-Ahkam.net melihat adanya kecenderungan ke arah Al-Albani dan pandangan dia, pertamanya kita merasakan benda ni tak menimbulkan masalah, sebab kecenderungan ni wujud. Semua orang boleh minat kepada siapa. Tetapi minat tu nampaknya lebih bertukar kepada ke arah ta'assub. Kerana apa? Kerana ada ciri-ciri dia. Ada nampak macam ke arah itu. Bila nampak ke arah itu, sejak tahun 2007 Al-Ahkam.net dan saya sendiri dan sahabat-sahabat, kita dah buat program dan dah tulis. Dan yang menarik, ni yang best, setiap kali kita buat akan ada orang yang marah.
setiap kali kita buat. Dan kalau sahabat-sahabat yang hadir sini nak tahu apa dia kritikan yang kita buat, boleh lihat dalam Al-Ahkam.net, arkib artikel-artikel, dan juga boleh lihat dalam blog saya ataupun blog pemuda-iman.blogspot dan alitantawi.blogspot, dan boleh tengok juga beberapa kuliah yang kita dah pun di-upload sejak 2007. Bila kita buat benda-benda ni, akan ada banyak respon. Dan respon yang saya terima, alhamdulillah ada yang kata bagus dan ada juga yang menentang. Jadi ini menguatkan lagi keyakinan saya bahawa adanya ciri-ciri ke arah taksub. Sebab kita kritik berdasarkan ayat yang paling lembut. Boleh cek balik artikel-artikel tu. Bila kita kritik berdasarkan fakta. Dan kalau ada ayat kita yang agak keras pun, ia lebih kepada ayat penegasan, bukan ayat penghinaan. Tapi itu pun tak dapat diterima oleh sebahagian. Jadi sebahagian ni saya istilahkan sebagai golongan yang taksub kepada Syekh Albani. Ataupun kalau mereka tak suka perkataan tu, maka boleh guna perkataan lain. Tapi yang penting sekarang ni, penolakan tu berlaku dengan emosi. Okey. Bila berlaku macam tu, maka kita dari Al-Ahkam.net, kita lebih lagi nak menulis. Sebab kita tahu ada kesan penulisan dan program seperti itu. Kesan dia apa? Mengembalikan balik sikap yang melampau itu sekurang-kurangnya kepada apa? Kepada melihat seluruh kajian itu sebagai kajian. Masalah sekarang ni ada di kalangan yang sebegini yang melihat kajian Al-Albani ini sebagai kata putus. Kata putus maksudnya apa? Boleh kita panggil tutup kajian lama. So tak payah lagi tengok kajian lama, dah ada kajian yang menjadi keputusan. Itu kata putus. Jadi ini masalah besar. Dan setiap kali kita tengok masalah ni, setiap kali kita kaji, kita dapati wujudnya kesan yang tak baik dalam kajian hadis. Sebab tu saya beritahu hari ini, tajuknya ialah taksub kepada Syekh Albani dan kesannya dalam kajian hadis. Sebab seorang yang nak mengkaji hadis, di antara syaratnya ialah dia tidak boleh taksub kepada mana-mana tokoh. Sebab hadis dan kajiannya, seperti mana tafsir dan kajiannya, Al-Quran dan tafsir, perlu kepada jiwa yang bebas daripada kongkongan. Dan dia perlu melihat setiap kajian itu dengan kata-kata, pandangan yang banyak. So dia kumpulkan dalam takhrij bersama, dalam fiqh hadis bersama. Mesti tengok keseluruhan, mengikut kemampuan. Jadi kalau kita taksub kepada satu tokoh, kita akan hadkan rujukan kita, kita akan hadkan kajian kita, dan hasilnya sudah pasti tidak akan tepat 100%. Contoh mudah, saya buat kajian hadis untuk saya cek hadis ini sahih atau tidak. Saya cek terus kepada Syekh Albani punya pandangan. Kita akan cerita nanti susah payah buat benda tu. Setengah orang anggap senang, tapi susah. Okey, saya ringkaskan. Kita ambil pandangan satu, pandangan Syekh Albani. Berkemungkinan besar pandangan tersebut sama dengan pandangan Bukhari Muslim dan ulama terdahulu, berkemungkinan. Maksudnya Al-Albani hanya menukilkan. Itu mungkin boleh diterima, walaupun dari segi kajian ilmiah tak akademik. Tapi kesannya, alhamdulillah, nasib baik. Nasib baik kajian itu tak menyalahi yang dulu. Tapi ada kemungkinan kedua, iaitu hadis yang dia kata sahih itu, bercontoh, menyalahi kajian imam-imam terdahulu. Dan masalah tu akan bertambah besar bila kita dah tak tengok dah kajian, kita yang anggap Syekh Albani pemutus. Ini apply kepada semua Syekh sebenarnya. Tapi ada setengah orang kata, kenapa Syekh attack Albani, dia kata semua dah Syekh attack Albani, kan? Ini ada satu orang nak tanya soalan. Setiap kali kita buat program mesti tanya, kenapa Albani? Kenapa Albani? Ya. Jadi saya ada bincang sahabat benda ni selingan. Saya kata, kalau orang kritik Al-Ahkam sebab kritik Albani, orang yang mengkritik tu ada tak buat program bela Albani? Sebagai contoh, saya buat andaian, kalau kita sayang seorang tokoh, kita patut bela dia, tulis tentang dia, buat program berkenaan dengan dia. Ini biasa, kan? Biasa berlaku. Tapi yang heran, sebahagian yang kritik saya, kenapa Ustaz Adlan Rashid cakap kritik Syekh Albani macam apa? Macam allergic dengan nama Albani. Tapi orang yang kata tu tak pernah pun saya rasa buat program khas untuk menjelaskan kehebatan Syekh Albani pada pandangan dia.
Sekurang-kurangnya dia boleh kata, aku dah buat program membela, Ustaz Adlan buat program mengkritik. Sekurang-kurangnya ada program, bertambahlah program ilmu. So ini satu lontaran idea saya kepada orang yang tak sedap dengar bila kita buat program kritik Syekh Albani. Usahakan buat program untuk bela Syekh Albani, dan insyaAllah saya bersedia untuk hadir sebagai peserta, bukan sebagai mentang, berpeserta. Tak masalah. Kita buat open, kita berbincang dengan suasana ilmu, mana yang salah, mana yang betul, mana yang tepat, mana yang kurang. Itu maksud dia. Jadi pertama sekali, kenapa kita ketengahkan benda ni, saya ulang balik. Kerana di kalangan peminat, penuntut dan yang menyebar tentang hadis, ada yang menyangka bahawa pandangan Syekh Albani ini pandangan yang muktamad, pandangan yang terbaik, pandangan yang paling tepat, pandangan yang beri pemutus kepada semua perbezaan pandangan. Ada wujud benda ni. Ini menyebabkan kita mengatakan ada yang taksub kepada beliau, walaupun dia tak nak mengaku. Orang taksub dia tak mengaku, macam orang gila kot, mungkin dia tak mengaku dia gila kan. Macam saya, mungkin saya taksub, saya tak mengaku, tapi semuanya sahabat-sahabat boleh buktikan daripada ciri-ciri taksub. So di antara ciri ni ialah meletakkan nombor satu dalam apa jua keadaan. Bukti dia ada pada orang yang bersifat sedemikian, iaitu setiap kali dia menulis hadis atau membaca hadis atau berceramah, berkuliah, dia akan sebut Albani kata sahih, Albani kata dhaif, Albani. Dan kadang-kadang sampai benda yang amat pelik saya pernah jumpa di negara Arab dan di sini. Mana sekarang ni kita bercakap bukan hanya di Malaysia. Jadi pengikut Syekh Albani kat Malaysia jangan kecil hati, kita cakap kepada semua orang, kepada semua seluruh dunia insya-Allah. Sebab saya pernah duduk dekat Jordan dekat 4-5 tahun dan pernah beri ziarah beberapa tempat Arab lain. Benda sama, iaitu mengetengahkan kajian Syekh Albani sampai ke tahap yang nombor satu. Contoh, kita pernah jumpa, dia kata hadis riwayat Bukhari dan Albani mengatakan sahih. Dah Bukhari dah, dia masih letak dan dinilai sahih oleh Albani. Muslim dan dinilai. Jadi perkataan dan dinilai wasahahu Albani jadi mesti ada pada setiap takhrij. Wasahahu Ustaz Adlan juga. Jadi mesti ada. Jadi kita rasa heran. Mula-mula tak rasa heran, mula kita rasa macam okey kot kan? Tapi bila kita belajar lagi, tak boleh buat macam ni, sebab dia akan menimbulkan masalah besar di kalangan siapa? Penuntut ilmu hadis. Dia akan menganggap dalam keadaan tak sedar bahawa Syekh Albani boleh nilai semua dan kata dia kata putus. Dan kita juga akan kritik kalau orang lain buat macam tu. Maksudnya sekarang ni yang saya jumpa, orang buat begitu menggunakan nama Syekh Albani. Ini bukan soal ada orang kata Syekh Albani tak pernah suruh, ini cerita lain. Tajuk kita sekarang ialah orang yang menggunakan kajian beliau. Kita maksudnya yang mana bila kita masuk dalam mana-mana library bahagian hadis, kita akan jumpa banyak buku dia. Ini maksud saya bila saya cerita benda ni. Di mana-mana, di Jordan ke di Mesir, masuk bab hadis, bahagian kitab hadis, buku dia banyak. Jadi kita kena belajar cara berinteraksi dengan buku dia. Kalau kita silap, silaplah kita. Kalau kita betul, betullah kajian kita. Benda ni ada depan mata. Okey. Jadi dan di Malaysia pun ada. Saya pernah jumpa dalam dinilai sahih, riwayat Muslim dan disahihkan oleh Albani. Ada tahap macam ni. Sampai ke tahap itu. Ini bukti jelas menunjukkan bahawa ada sebahagian yang meletakkan kajian terlalu tinggi. Okay. Dan yang kedua, sikap ataupun yang saya nampak sikap yang ada ialah ke arah taksub. Itu ialah apa? Tak mau dengar orang kritik Albani, tak mau baca, tak mau ambil tahu, tak mau dengar kritikan terhadap beliau. Bukti dia apa? Bukti dia setiap kali kalau naik anjur program, alhamdulillah ada kerjasama dengan Ustaz Abu Syafiq. Setiap kali kita buat program macam ni, ada yang akan menyarankan jangan buat, jangan datang, jangan dengar. Termasuk program hari ini. Allah, berapa ramai yang dalam internet, dalam forum-forum tertentu, dalam mesej-mesej handphone tertentu, dalam Facebook page tertentu, yang cakap jangan datang, jangan dengar, tak patut buat, saya rasa buat tajuk lain lebih baik semua.
Sampaikan ada sahabat-sahabat ni niat dia baik, tapi dia terkungkung dalam pandangan begitu, fahaman dia. Dia kata apa? Ada setengah yang kata kat saya, dia kata tak ada kot yang taksub. Mana ada? Dia kata orang taksub pada Syekh Albani. Setahu saya, ni ayat biasa, ayat skema, ayat kita tak tahu ayat nak hukum macam mana. Dia kata setahu saya tak ada orang yang taksub pada Syekh Albani. Saya jawab apa mudah ya? Setahu saya ada. Habis. Kalau nak cakap setahu saya, setahu kamu, setahu anda, setahu kita, bila nak habis? Okey, saya kata macam ni, datang dengar dulu. Kalau tak setuju, tak apa. Kalau setuju, lagi bagus. Itu maksud dia. Tak setuju, jawab. Kita tak ada masalah. Tapi masalah sekarang ni, setiap kali kita declare nak buat tajuk pasal Syekh Albani, ada untuk maklumat semua, kita dah buat sebelum ni. Tahun ni saja kita buat lebih kurang 3 program kritik pandangan Salafi dan Syekh Albani, termasuk khusus pasal hadis. Dan segala tentangan ada muncul, segala cadangan, segala tohmahan, maki hamu semua ada. Dan saya begitu terang, sahabat-sahabat nak cek maki hamu tu, cek dekat forum-forum terbuka, cek dekat blog saya, komen-komen di blog saya, cari artikel saya yang kritik pandangan Syekh Albani dan pandangan Salafi. Dan di komen tu ada, saya luluskan semua, termasuk yang maki hamu saya. Ada yang tulis, Assalamualaikum Ustaz. Saya rasa Ustaz ni bodoh. Assalamualaikum, ada saya bilang Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam, jazakallah. Kita balas elok lah. Dia nak kutuk maki kita, ilmu kita tak kurang pun. Tapi dia akhlak dia semua orang tengok. Sebab tu ramai orang yang kritik masa saya nak buat program ni. Yang kritik ni, antara sebab dia kritik adalah kita sebut nama Syekh Albani. Ada yang kritik sebab saya sebut perkataan taksub. Dia allergic dengan perkataan ni. Saya kata kalau kata-kata saya salah, tak ada taksub, saya akan tarik balik, tak ada masalah. Ini saya, pandangan saya, setahu saya. Ada juga yang kritik sebab kita kata ada nama Ustaz Abu Syafiq. Sebab tu saya kata subhanallah, saya kata, ini perangai orang. Dia memberi 1000 alasan untuk tidak mahu mendengar kritikan. Ilmu tak jawab macam ni. Ilmu tak jawab. Sebab tu saya kasi jawab dalam thread tu. Saya kata, sahabat-sahabat sekalian, pertama, kalau tak taksub, jangan terasa. Yang kedua, saya kata, saya cerita tentang bagaimana berinteraksi dengan kajian Syekh Albani. Saya bukan datang hari ni untuk bawa point maki hamun, tak ada. Yang ketiga, saya kata, saya dengan Ustaz Abu Syafiq ada pandangan yang sama, ada yang berbeza. Biasa, tak ada masalah. Tapi anda dengan akhlak anda ni, tunjukkan akhlak sebenar. Mengaku Salafi, peminat Syekh Albani. Ini ke akhlak? Masuk maki hamun, kutuk semua, kritik. Saya kata selamat menunjukkan akhlak masing-masing. Cakap macam tu ya. Tak ada guna. Kalau kita nak bergaduh cara orang panggil lawan silat daripada jauh, tak payah kan? Berpeluh dapat, peluh je kita dapat. Tak menang pun, tak dapat pingat emas atau pingat lain kan? Dan satu masalah yang paling besar lagi ialah kita melihat kurangnya mereka yang minat pada Syekh Albani, dia akan timbul satu sikap kurang minat kepada kajian ulama-ulama besar, dan boleh menolak dan mengambil dengan suka hati kadang-kadang. Maksudnya contoh saya kata, di kalangan yang minat sangat Syekh Albani, kalau tak nak kata dia taksub, tak apa, dia peminat lah. Jadi kita tak halang orang minat siapa buat fan club, tak halang. Kita kata kepada Syekh Albani menilai hadis A sebagai sahih, manakala Al-Bukhari menilai hadis A itu sebagai dhaif. Nak ambil yang mana? Sini ukuran. Dan saya pernah ajukan soalan dan saya pernah baca benda-benda macam ni. Antara respon yang famous apa? Kita melihat hujah. Nampak cara jawab? Kita melihat hujah. Nampak macam betul, manis, nampak. Tapi sebenarnya apa? Ada something kat situ. Itu dia nak menangkan juga Syekh Albani. So dia kata apa? Dia buatlah intro dia adalah apa? Kita melihat hujah. Kemudian kita melihat hujah Bukhari, kemudian kita melihat hujah Albani, kita menilai Ramadhan. Masalah sekarang nak nilai dengan alat apa? Nak banding dengan alat apa? Kita maaf cakaplah kadang-kadang, termasuk saya sendiri, tak siapa benda pun, kita nilai kelemahan diri kita dulu. Jangan nilai kelebihan. Nilai kelemahan. Kita nak cek, nak bandingkan ni, kita kena ikut urutan dia.
Nak nilai hujah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kena kenal dulu siapa Imam Bukhari, kena kenal ilmu kajian hadis, kena banyak baca buku-buku tertentu, kena banyak hafal itu dan ini. Panjang cerita dia. Macam mana seorang penuntut ilmu yang macam kita, yang baru saja kenal 1-2 buku, tiba-tiba nak boleh buat penilaian, menjadi hakim pemutus di antara Syekh Al-Albani dan Syekh Bukhari? Macam mana? Nak nilai macam mana? Tengok hujah. Hujah boleh ditunjukkan. Saya tunjuk 5, ni 5 juga. Macam mana nak pilih yang mana betul? Bermakna yang nak menilai ni, kadang-kadang dia tak sedar bahawa dia tak mampu menilai. Bila tak mampu menilai, saya kata Imam Bukhari lebih, saya yakini lebih hebat. Adakah saya bercakap atas dasar emosi? Tak. Sesiapa sahaja yang mengkaji imam-imam hadis yang besar yang terdahulu ni, mendapati mereka memang hebat. Dan kajian mereka, metodologi mereka lebih kurang sama, hasil pun lebih kurang sama. Maksudnya, kalau saya ambil Imam Al-Bukhari punya pandangan, adakah saya dianggap mengambil pandangan mengikut hawa nafsu? Tak. Mengikut kajian siapa? Al-Bukhari, mengikut kajian imam-imam ini. Jadi nilai yang saya ambil itu tinggi berdasarkan kelemahan saya dan kehebatan orang tersebut. Itu maksud saya. Jadi orang yang nak ke arah ta'assub ini, dia mesti akan bagi banyak ayat skema. Ini kita tengok hujah dulu, tak mesti itu ini. Ini masalah besar. Masalah bila kita tak sedar nilai. Bila Al-Bukhari mendaifkan atau mensahihkan hadis, ini bukan Bukhari bagi pandangan sehari dua, setahun dua. Ini ilmu yang menjadi darah daging dia, dan dia beri hasil daripada kajian dia yang boleh dikatakan 24 jam kalau tolak tidur je. Kita kaji kita berapa jam kita boleh sabar duduk dalam majlis macam ni. Kejap lagi rimah dekat rumah nak baca buku berapa jam. Saya pernah dengar cerita orang pengkaji hadis di negara Arab, dia kaji hadis duduk kat meja dia lebih kurang 6 ke 7 jam satu hari. Kita boleh buat. Ini moden 6 ke 7 jam. Yang lain tak larang dah. Dan saya pernah pergi ziarah ulama-ulama yang mengkaji hadis ni, dia ada waktu dia rehat, waktu dia makan, ada waktu. Dia tak larang. Tapi sejarah imam-imam besar dulu ni di kurung kegemilangan hadis, hidup dia untuk hadis. Makan dan minum dia bersama dengan hadis, tidur dan bangun dia dengan hadis. Bahkan Imam Bukhari terjaga beberapa kali waktu malam untuk mencatatkan sesuatu yang dia dapat, idea ataupun ilmu. Ini imam-imam dulu. Jadi kalau kita ambil pandangan Imam Bukhari, kita kata Imam Bukhari kata A, Syekh Al-Albani kata lain. Bagaimana sikap kita yang ilmiah, maksud saya, dalam memahami perbezaan pandangan ini? Kalau nak ilmiah, kita buat betul-betul ilmiah. Jangan kita selindung kecenderungan kita dengan nama ilmiah. Ambil kata-kata Syekh Al-Albani semata-mata, tapi beritahu ke orang, saya telah mengkaji dan melihat semua aspek. Ini masalah besar. Adakah ini masuk ilmiah? Ataupun ini maksud dia adalah tadlis, maksudnya menggambarkan kepada orang, kita dah tahu, kita dah buat, tapi kita tak buat. Itu maksud dia. Kemudian bila kita lihat soal ta'assub ataupun tidak, saya pernah buat program lebih kurang tahun 2007 tentang Syekh Al-Albani. Dan program saya bersifat lebih kepada sederhana. Saya buat apa? Sanjungan dan kritikan terhadap Syekh Al-Albani. Saya buat dua-dua tajuk, dua-dua aspek. Apa saya dapat respon? Sebagai contoh respon, ada orang respon pada saya dengan menghubungi saya dan kata, jangan buat lagi program macam ni, jangan buat lagi program macam ni, jangan lagi kritik Syekh Al-Albani. Saya kata, ini hak saya. Kalau saya buat program tak ada orang datang, buat macam mana? Tapi kalau saya buat program orang datang penuh, buat macam mana? Dan kalau saya tak buat pun hak saya. Kalau saya nak tulis pun hak saya. Kenapa ada orang nak datang nak kata jangan buat, jangan. Dan yang menariknya, orang yang cakap kepada saya tu tak datang program tersebut. Jadi macam mana dia boleh menilai dengan adil? Ini masalah kita. Penilaian kena adil. Kita cakap ke orang, kita mesti adil menilai. Adakah kita apply
segala kempen kita ni, kan? Adakah kita apply? Saya beri contoh yang mungkin saya tak tahu Ustaz Abdul setuju tak setuju. Ustaz Abdul kritik buku saya dalam blog dia. Apa saya buat? Saya baca semua. Saya baca semua dia kritik, dan saya jawab balik, dan saya akui kat mana yang saya akui, dan ada yang saya defend. Ada saya buat jawab balik dengan ayat yang elok. Saya buat. Ada semua orang marah saya. Ada marah saya. Saya kata, ni apa pasal nak marah ni? Ya, pertamanya, kritikan kita kena baca. Sebenarnya kita kena ajar diri kita, dengar orang kutuk kita, hati kita ni dia lembut. Nak keraskan sikit, nak tabahkan sikit, kena dengar benda-benda pedih. Dia tak boleh dengar benda seronok je. Ustaz Adlan bagus, Ustaz Adlan ni semua. Dia kena dengar ni. Ustaz nampak teruk kan? Apa Ustaz tulis? Kadang-kadang walaupun kadang tulisan tu melukakan kita, tapi sebenarnya itu didikan kepada kita. Berapa ramai orang yang sanggup hadapi kita cerita Nabi hadapi orang tuduh dia sahir, ahli sihir, orang tuduh dia majnun, orang gila, orang tuduh dia penipu. Nabi hadapi. Kita nak cakap pasal dakwah kadang dengar orang cakap mesti kita dah panas dah. Orang baru cakap kita nak buat program kritik Syarifani, dia dah panas dah. Itu Ustaz lain macam ni dia dah. Kerja dia tak habis-habis menghina ulama dia. Dia terus buat andaian. Dulu saya pernah kritik sebahagian yang mendakwa mereka murid Syekh Albani datang Malaysia. Saya kritik kesilapan ilmiah, dan saya beritahu pihak-pihak penganjur dan sebagainya. Terus saya dihentam dalam forum terbuka. Dia kata Ustaz Adlan ni kerja dia mencari keburukan ulama. Kerja dia. Saya baca tulisan tu, saya baca dia tak tahan dengar saya cakap benda yang bersifat umum bagi. Sebab tu saya pesan kepada semua yang hadir hari ini, belajarlah dengar orang kritik kita. Sebab kalau kritikan orang tu betul, kita nak terima. Kalau salah, cuba jawab. Itu je. Tapi hati kita akan jadi lemah kalau kita tak nak dengar. Ada setengah orang dia suka kita pergi jack dia. Ada setengah orang kita kritik dia terus tak mau tegur kita, terus merajuk semua. Ada orang merajuk dengan alahkam.net pun ada. Dulu masuk alahkam, lepas tu tak nak masuk lah. Lepas tu siap beritahu orang jangan masuk alahkam. Jadi saya kata dalam dunia terbuka mana boleh tahan macam tu, kan? Itu dunia terbuka. Baik. Mengabaikan maksudnya apa? Semakin lama semakin rendah penghormatan kepada kajian ulama silam. Dan yang paling bahaya, menyamatarafkan. Dah bahaya dah. Menyamatarafkan dah bahaya. Merendahkan yang lama, yang dulu, yang agung, dan meninggikan yang belakang lagi bahaya. Adakah ini berlaku? Adakah saya teka aja ataupun saya tuduh? Ia dah pun berlaku di kalangan penulis-penulis hadis, pengkaji hadis di negara Arab yang minat kepada Syarifani. Dia akan tolak pandangan imam tertentu. Dia kata apa? Dia kata bukan begini caranya mentaifkan hadis wahai Imam Ibnul Madini. Dia cakap itu dalam buku. Siapa Ibnul Madini? Guru kepada Imam Al-Bukhari, antara tokoh hadis besar dalam sejarah, walaupun orang ramai tak kenal. Ali Ibn Madini tokoh besar. Bila Ali Ibn Madini mentaifkan satu hadis ni, penulis tu yang memang minat sangat pada Syarifani, dia kata apa? Bukan begini caranya engkau mentaifkan hadis wahai Ibn Madini. Dia cakap dalam buku dia. Tapi dengar cerita dia dah taubatlah daripada ayat tu. Dia kata dia tarik balik, dia silap. Memang dia silap. Lepas tu baru dia tahu. Ada pula yang kata, seorang lagi yang juga di kalangan peminat ataupun yang sama aliran dengan Syekh Albani, dia kata apa? Dalam buku dia, kalaulah Imam Bukhari ke Abu Zur'ah ke Abu Hatim study hadis macam aku, mesti sama dengan aku. Ini ayat terbukti sebiji-sebiji. Nak tahu kitab mana siapa cakap, lepas ni datang. Ni rakaman tak elok lah sebut benda-benda ni terbuka sangat. Saya yakin dengan apa yang saya jumpa, dan saya boleh tunjuk pada sahabat-sahabat yang nak tahu siapa dia, kan? Cuba jangan lepas tu masuk dalam forum balik, ataupun cari sendirilah, insya-Allah jumpa. Kita masalah kita tak membuka telinga sebelah kiri kita, sebelah kanan ni kita buka. Kalau kita buka mata dua-dua, kita cek dua-dua, kita buat apa? Kita ada Google, ada Yahoo, buat apa? Kalau kita tak cari betul-betul, buat apa kita ada maktabah di Malaysia ni banyak kalau kita tak pergi?
perpustakaan, kita tak kaji, kita buka dan tengok sebenarnya. Ini bukan tipu-tipu. Jadi mereka telah menolak dengan kata apa? Dan ada setengah tu kata, yang saya dengar sendiri dalam satu seminar di sebuah universiti, dia